Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali, suara saya putus-putus ataupun jelas? Itu first kali lah. Alhamdulillah clear. Oke, Alhamdulillah. So, insyaAllah hari ini kita cuba buat kelas pertama kita untuk kita punya mukaddimah ataupun pengenalan lah ulum hadis ini. So, saya share screen. Saya minta izin untuk share screen kalau dibenarkan. Ya, ya. Sekejap ya, Ustaz. Oke. So, sementara boleh share screen ni, saya terangkan dulu sedikit untuk kelas kita ni. Saya takut tak jelas. Pertama sekali, kelas saya ni, uh, okay. So, untuk kelas saya ni, basically disebabkan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang sebenarnya request untuk buat kelas ni. Saya personally pun tak kenal tuan-tuan dan puan-puan. Itu pertama sekali lah. Itulah kehebatan ilmu ni. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ilmu dalam keadaan kita tak kenal pun orang lain. Tiba-tiba kita kumpul sama dan kita belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Saya pun terkejut lah sebab benda tu benda yang sangat sangat menarik lah kan. Ilmu ni Allah bagi dalam bentuk yang pelbagai. Okey. So Ah, saya dah, terangkan cuba saya sedikit dah share, bagaimana dah kelas jadikan kita ni Ustaz akan co-host dah, berjalan. Ustaz. Okey. Boleh nampak ke slide saya sekarang? Boleh Boleh, boleh. nampak. Boleh Boleh nampak. nampak. Okey, nampak eh. Uh, Suara pun jelas ke? Ke ada putus-putus? Alhamdulillah jelas. Okey, Alhamdulillah. Baik. So, hari ini internet tidak mencemburui kita. Kita boleh teruskan. Okey, so untuk kelas saya ni, saya terangkan sedikit lah, guideline lah untuk kita ni mudah. Saya pandang sini sebab saya punya skrin kat sini. Kamera saya pandang, saya letak sini. So, kadang-kadang saya pandang sini, kadang saya pandang sana lah. Okey, so untuk kelas kita ni, basically, saya akan menggunakan medium video dan kita akan menggunakan medium slide. Okey, dan untuk tuan-tuan dan puan-puan, apa-apa sahaja soalan tengah-tengah kita tengah saya tengah bercakap ni ke tuan-tuan puan-puan ada soalan apa-apa terus je letakkan dekat bahagian komen tu, saya baca, saya terus jawab. So at least kita boleh jadikan benda itu lebih mudah untuk kita berbincang. Kalau nak tanya terus pun boleh, cumanya saya takut saya tak jelas sangat suara tu. So nak selamat boleh tulis, lepas tu nak cakap pun tak ada masalah. So kelas saya ni saya anggap dia, saya nak buat dia sesantai yang boleh, dengan maksud anytime, bila-bila masa tuan-tuan perempuan yang saya mulakan ini ada soalan, terus tanya. Tiba-tiba tak faham hadis tu ataupun ustaz boleh ulang balik tak apa benda tadi tu? Beritahu saya akan ulang balik, saya akan terangkan satu-satu. So supaya apa? Supaya kita faham. So at least kita duduk dalam majlis ilmu ni Allah SWT berikan kita kefahaman. Ni benda paling penting lah. Dan ini antara benda yang Nabi SAW sebut sebelum saya mulakan kelas. Nabi SAW sebut, tidaklah berkumpul satu manusia ini di dalam majlis daripada majlis-majlis ilmu, rumah-rumah Allah ini, mereka ini membacakan Al-Quran, memahami isi di dalamnya dan memahami wahyu-wahyu Allah, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka empat perkara. Apakah empat perkara itu? Perkara pertama, apa yang Allah SWT berikan kepada manusia ini? Perkara pertama adalah Nabi sebut, Allah turunkan kepada manusia ini anzalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada mereka ini ketenangan. Ini kehebatan majlis ilmu. So tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana yang nak tulis nota boleh tulis nota, mana-mana nak salin boleh salin, mana-mana nak tolong kawan nak tuliskan dekat bahagian kawan pun tuliskan juga dekat bahagian komen ni, asalkan kita dapat notes lah. Okey. So, apabila kita masuk majlis ilmu, empat benda kita dapat. Pertama, Allah sebut Allah turunkan as-sakinah. As-sakinah itu adalah ketenangan. Itulah kehebatan majlis ilmu. Yang kedua, apa kita dapat bila kita duduk majlis ilmu? Nabi sebut ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan melimpahkan kepada manusia itu rahmat. Ini bukan Allah beri, tetapi Allah limpahkan. Ini kehebatan ilmu itu. Apa maksud ghasyiyatuhumur rahmah? Ini kita punya botol air.
Kalau saya isi, nampak air saya, air saya kat sini. Kalau saya isi sampai penuh, ini namanya kita fill in the bottle. Tetapi kalau ghasyiyatuhumur rahmah, dia melimpah keluar sehingga kan kita tak boleh nak tadah. Ini hebatnya Allah punya rahmat kepada manusia ketika majlis ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah yang kita dapat dari majlis ilmu? Nabi sebut malaikat akan datang dan naung majlis-majlis ilmu itu. Dan apa kelebihan malaikat naung ni sebenarnya? Kelebihan malaikat naung adalah malaikat ini duduknya bukan di bumi, duduknya di langit. Dia akan balik membawa kita punya doa-doa dalam majlis ilmu, harapan-harapan, hajat-hajat naik ke langit. Bila dia bawa naik ke langit, maka Allah akan mengambil doa-doa itu, hajat-hajat itu, dan kita akan dapat kelebihan daripada situ. Ini hebat majlis ilmu. Nombor tiga. Nombor empat, apa kita dapat bila kita duduk majlis ilmu ini? Disebut Allah akan menyebut-nyebut nama kita kepada penduduk-penduduk langit itu. Allah akan buat announcement. Dengar sini ada si Fulan binti si Fulanah. Ada si Fulan binti si Fulan. Ada si Fulanah binti si Fulan ini. Baik sungguhlah dia ini datang ke kelas. Pergi belajar. Walaupun tadi kerjanya penat. Walaupun kerja sampai pukul 7, pukul 8. Buka juga kelas. Dengar juga kelas. Kerana apa? Kerana dia nak ilmu itu. Maka Allah berikan kepada manusia itu satu appreciation yang paling tinggi, nama kita disebut-sebut oleh penduduk langit. Sebab itu mahalnya kita ini, penduduk langit sebut nama kita. Penduduk bumi mungkin tak dengar mana. Mungkin tuan-tuan, puan-puan yang duduk dalam kelas kita hari ini, tak ramai pun, 20 orang, 22 orang, 30 orang ini. Mungkin tak ada siapa pun tanya kita kat bumi ni. Semalam malam pergi ke mana? Tak ada siapa tanya pun. Tetapi Allah sebut nama kita di sisi penduduk langit. Dan sebab itulah kita tak pelik bila mana kita duduk dalam majlis ilmu dan bila kita duduk di dalam syurga Allah nanti, bila kita di langit nanti, kita duduk dengan malaikat-malaikat nanti, bila malaikat usung kita, bawa kita masuk ke syurga, tiba-tiba semua malaikat kenal kita. Awak ni lah, saya kenal sungguh. Popular sungguh nama awak. Apa pasal? Sebab inilah. Sebab nama kita dah masuk dalam carta lama dah. Jadi orang mesti nak tahu. Bayangkanlah. Sebab itulah nama Nabi itu diingat-ingat. Disayang-sayang. Sebab itulah dikatakan orang yang Allah berikan benda ini, malaikat duk tunggu dia bila dia nak meninggal. Supaya malaikat ni nak bawa dia. Supaya ingat. Ni hebatnya orang-orang menuntut ilmu ni. So tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam majlis itu. Maka perbanyakkanlah doa, banyakkanlah hajat-hajat kita dan menuntutlah ilmu dengan semampu kita, walaupun penat, walaupun letih, tetapi kita menuntut ilmu kerana Allah, maka Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Mungkin kita minta itu dunia, tetapi yang Allah berikan dunia dan akhirat insya-Allah. Itu mukadimah. Okey. So saya masuk kita punya kelas. Setakat ni masih okey. Kalau masih okey tolong komen sikit okey. Setakat ni kalau okey tolong komen sikit okey. Saya risau juga ni buat video seorang-seorang ni. Takut saya bercakap seorang-seorang. Saya risau. Okey. So, Alhamdulillah. So, kita akan tengok pengenalan ilmu hadis. Kalau tuan-tuan puan nampak dekat slide saya ni. So, yang ni saya tak payah cerita lah. Yang ni tuan-tuan puan pun dah tahu dah. Saya duduk Negeri Sembilan. Saya berasal Negeri Sembilan. Minggu lepas internet saya tak okey tu sebab saya baru berpindah ke Bandar Seri Putra. Saya baru je berpindah. Barang semua penuh, kotak semua lagi. Jadi takdirnya masa saya buat kelas tu, internet saya tu tak habis pasang lagi. Jadi saya connect lah dengan phone. Takdirnya, buat selalunya connect dengan phone, pakai hotspot, okey. Tetapi hari tu hujan. Maka Allah pun ujilah saya, tiba-tiba tak boleh pula. So, hari ni internet semua dah pasang. Saya dah duduk pun di rumah baru saya di Bandar Seri Putra ini. Dekatlah dengan universiti saya berkhidmat ni. Alhamdulillah lah. Okey, tak ada masalah semuanya. Okey, so saya berasal Negeri Sembilan, muda pengajian Islam, hadis. Dalam perkhususan hadis saya di Universiti Muhammad di Morocco. Kemudian saya sambung master saya dalam bahagian Quran dan Sunnah Study. Saya ambil separuh di Morocco. Kemudian saya ambil separuh lagi di Malaysia. Saya habis master saya di Malaysia. Kemudian saya habis PhD saya di Malaysia dalam bidang tafsir di UIA di Gombak lah. Okey. Dan sekarang saya berkhidmat sebagai lecturer, sebagai pensyarah
dalam bahagian hadis dan tafsir. Pengkhususan saya dua. So saya ambil hadis dan juga saya ambil tafsir di Universiti Islam Selangor. Sejengkal je daripada rumah saya sekarang. Okey. Dan yang lain tu tuan-tuan dan puan nanti kita bincang lain lah. Saya sebenarnya lebih concern nak tahu macam mana tuan-tuan dan puan boleh kenal saya ni. Saya risau betul ni. Siapa dia yang promote nama saya ni? Saya takut juga ni. Okey, so nanti ujung-ujung nanti kita bincang macam mana. Okey. So, pertama sekali, untuk kita faham ilmu yang kita nak belajar ini, kitab yang kita nak belajar ini nama dia Arba'in An-Nawawiyah. Hadis 40 Imam An-Nawawi. Saya ada tak kitab? Mana kitab saya ni? Kitab saya kat atas. Ni. Okay. Ini bukan. Tak apalah. Nantilah saya tengok balik. It's okay. Tak apa. Hari ni kita nak tengok. Sebelum kita nak faham dulu, Arba'in Nawawiyah ni hadis ni macam mana ke apa ke. Sebelum itu, dan kita baru-baru ni kita dengar macam ada cerita sikit kan. Tak bolehlah mengajar Arba'in Nawawiyah ni. Bahayalah kat sekolah lah. Nanti macam-macam lah. So kita belajar sendiri. Lebih baik kita sendiri belajar. Kita sendiri terangkan kepada anak-anak kita. Kita sendiri terangkan apa sebenarnya yang ada dalam hadis itu supaya kita faham. Okey, sebelum kita nak faham hadis arba'in itu, 40 hadis itu, kita kena kenal dulu apakah itu hadis. Mari kita tengok apakah itu hadis. Ulama tafsir, ulama hadis menerangkan hadis itu adalah perkataan ini. Ma udhifa ila an-nabiyyi min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khilqiyatin au khuluqiyatin. Saya ulang balik. Ma udhifa ila nabiyyi min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khilqiyatin au khuluqiyatin. Okey. So itu maksud hadis. Bahasa Arabnya, apakah bahasa Melayunya? Ma udhifa adalah apa sahaja perkara yang disandarkan kepada Nabi. Itu maksudnya. Apa sahaja perkara yang disandarkan kepada Nabi min qaulin. Sama ada qaul, perkataan Nabi. Au fi'lin, ataupun perbuatan Nabi. Au takririn, ataupun persetujuan Nabi. Nabi tak cakap, Nabi tak buat. Nabi tengok orang buat, Nabi tak halang. Itu namanya Nabi setuju. Dalam bahasa Arab, kita panggil dia takrir. Contohnya, bila anak kita buat sesuatu, lepas tu, bila dia buat sesuatu itu, kita tak kata jangan. Kita tak kata ya. Kita pandang aja dia buat. Dan kita mengiyakan benda tu seakan-akan benda tu bolehlah. Itu takrir maksudnya. Kita meletakkan satu persetujuan tanpa ada apa-apa verbal ataupun kita panggil dia action punya recognition. Tak ada apa-apa. Au sifatin. Yang seterusnya sifat. Sifat Nabi juga dikira sebagai hadis. Sifat itu sifat apa? Ada dua sifat. Pertama, khilqiyatin. Sifat jasad Nabi. Itu juga hadis. So, apakah maksud sifat jasad itu? Sifat jasad itu adalah contohnya rambut Nabi. Contohnya tangan Nabi. Contohnya apa lagi? Bahu Nabi contohnya. Kaki Nabi. Itu sifat jasad. Ataupun khuluqiyatin. Apakah itu khuluqiyatin? Akhlaknya Nabi. Kejap lagi kita tengok satu persatu contoh maksud hadis itu bila kita katakan dia hadis. So, yang saya sebut ini kalau tuan-tuan puan-puan perasan ini, saya ni kadang-kadang susah sikit bila panggil tuan-tuan puan-puan. Saya selalu panggil ibu dan ayah saya. Sebabnya saya anggap ni semua ni mak ayah saya lah. Saya ni ayah tak ada dah, meninggal masa saya kecil. Ada mak aja sekarang ni. So kalau tuan-tuan puan-puan sudi menjadi ibu dan ayah saya yang bertambah-tambah lagi ibu ayah saya di surau dan masjid dan di sini juga, maka saya panggillah ibu dan ayah. Tapi kalau tuan-tuan puan rasa tak selesa, cukuplah ustaz, saya dah ada anak, cukup dah, tak nak dah anak lagi. So saya panggil tuan-tuan dan puan lah, saya tak panggil ibu ayah. Okey. So saya patah balik ke sini. Tuan-tuan puan boleh tengok kat sini saya tulis dalam bold merah. Qaulin, fi'lin, takririn, sifatin, khilqiyatin, khuluqiyatin. Inilah benda-benda yang kita nak tengok hari ini. Bila kita katakan sahaja itu hadis, semua perkara ini dinamakan hadis. Kalau Nabi cakap pun hadis,
Nabi buat pun hadis, Nabi diamkan pun hadis, sifat Nabi pun hadis, kalau Nabi punya akhlak pun hadis. So barulah kita boleh kata benda itu sesuatu yang dinamakan hadis. Apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi namanya hadis. Setakat ni jelas? Ada soalan? Kalau jelas, komen dekat chat jelas. Untuk kita teruskan lagi. Okey? Komen dulu. Kalau ada soalan terus tanya je. Jangan risau. Mungkin tiba-tiba terlintas ke? Ada soalan ke? Kalau jelas, tolong komen jelas. Okay, good. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Ana, Puan Rokia, Puan Yuslita. Okay, good. Kita pergi seterusnya. Mari kita tengok satu persatu. Ini sahaja tak cukup. Bila kita dengar ni, nampak macam faham dah ni Ustaz. Dah okey dah ni. Dah nampak faham dah ni. Tapi macam mana yang dikatakan kata-kata Nabi tu? Bila kita baca hadis, macam mana kita nak tahu? Oh, inilah kata-kata Nabi. Macam mana kita nak tahu? Mari kita tengok. Bila kita katakan dia kata-kata Nabi, nama hadis itu, kita ini dalam istilah sajalah. Hadis qauli. Hadis sama juga qauli. Iaitu hadis yang Nabi sendiri cakap. Apakah hadis itu? Hadis itu contohnya ada perkataan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Bila ada sahaja perkataan qala, jauhnya, tiba-tiba dia pergi jauh pula. Sekejap eh. Okey. Bila ada sahaja perkataan qala, maksudnya dia adalah perkataan. Qala dalam bahasa Arab maksudnya cakap. Telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So means bila ada perkataan qala sahaja dan selepas itu Rasulullah, maka itu namanya adalah hadis yang berdasarkan qaul, percakapan. Ustaz, saya jumpa hadis dia tak cakap qala, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya qaf waw lam. Yaqulu juga adalah perkataan yang bermaksud bercakap. Qala ini adalah kata past tense. Kalau yaqulu present tense. Dalam bahasa Arab kita ada past tense menggunakan istilah begini qala. So telah berkata Rasulullah ataupun dikatakan yaqulu. Yaqulu Rasulullah. Kenapa ada beza pula Ustaz? Kan Nabi memang telah pun wafat. Memang sepatutnya semua qala lah. Qala ini berdasarkan orang yang sedang menyampaikan hadis itu. Maksudnya hadis ni sampai kat sahabat itu. Sahabat tu dengar lama dah. Dia baru cerita. So dia jadi qala. Kalaulah sahabat tu dengar, sahabat tu dalam majlis Nabi tu sendiri dan sahabat duduk. Maka dia kata, ketika saya duduk situ, yaqulun Nabi. Nabi pun bercakap ketika itu. Maka dia jadi present tense. Dia tak jadi past tense. Itu perbezaan sikit-sikit lah. Tapi poin dia adalah, bila ada sahaja tanda ini, kita ingat ini sahaja. Bila ada sahaja tanda perkataan qala Rasulullah, maka nama hadis itu qauli. Apa yang Nabi sebut? Kita tengok sikit. Sambil-sambil kita belajar tanda-tanda, kita tengok terus nama-nama hadis ini. So, bila Nabi sebut ini, qala Rasulullah innamal a'malu binniyat. Rasulullah bersabda, setiap amalan itu mestilah ada niatnya. So, ini hadis pertama dalam Arba'in Nawawi yang kita akan belajar nanti. So, ini hadis pertama dia. Nanti kita akan explain dengan lebih detail. Apakah maksud paling mudah sekali? Nabi nak sebut sesungguhnya setiap apa yang kita buat atas muka bumi ini mesti ada niat. Whether kita sebut dia precisely or not. Sama ada kita cakap dia dengan terus terang, aku niat ini kerana ini. Ataupun tidak. Sebenarnya kita sudah pun ada niat. Kita balik rumah, terbuka peti ais, kita keluarkan telur, kita keluarkan perencah nasi goreng, kita keluarkan bawang, kita keluarkan bawang putih, kita potong. Daripada situ pun kita dah ada niat. Kita nak buat apa? Nak buat nasi goreng. Confirm kita tak nak buat pasta sebab kita dah keluarkan barang nasi goreng. Sebab apa? Sebab niatnya sudah ada. So, sebab itu Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Setiap amalan manusia itu sebenarnya sudah ada niatnya. So sambungan hadis ini kita akan tengok pada hadis pertama nanti. Kita buat to be continued sikit supaya kita tunggu hadis pertama tu nak masuk betul-betul. Okay? So hadis ini innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu mesti dengan niatnya. Kita tanya balik, siapa yang cakap hadis ni? Nabi yang cakap. Macam mana kita boleh tahu?
tu ada perkataan qala Rasulullah. Bila Nabi sebut sahaja, maka jadilah hadis itu percakapan Nabi. Mari kita patah balik. Bila dikatakan apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, dari percakapan. Jadi terbuktilah hadis tadi itu adalah percakapan Nabi. Maka bolehlah kita panggil dia hadis. So ini maksud hadis qauli. Dalam kita punya Arba'in Nawawi nanti, kita akan jumpa ada hadis qauli Nabi. Antaranya hadis ni lah, hadis pertama ni. Okey? Boleh saya teruskan? Ada soalan? Okey, saya terus dulu. Next, kita pergi pula. Hadis fi'li. Tadi kita dah tahu apa sahaja yang Nabi sebut, confirm itu adalah hadis. Bagaimana pula apa yang Nabi buat? Boleh jadi hadis tak? Kita tengok hadis ini daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Apakah maksud hadis ini? Hadis ini daripada Abu Hurairah, dia berkata, ma'aba, Nabi SAW tidak pernah cela makanan. Inishtahahu akalahu. Kalau dia nak, kalau Nabi suka makan itu, Nabi makan. Wa in karihahu tarakah. Kalau dia tak suka, dia tinggal saja, dia tak usik. Ini sifat Nabi. Ini akhlak Nabi. Ini adalah fi'il Nabi. Perbuatan Nabi tu. Nabi buat macam mana? Macam itulah. Contohnya lagi, ada seorang sahabat tu, dia duduk dengan Nabi, dia tengok Nabi semayang rakaat, dia semayang, dia tengok Nabi semayang maghrib, baca surah Tur. Maka dia pun kata, aku melihat Nabi salat maghrib membaca surah Tur. Maka itu adalah perbuatan Nabi. Adakah Nabi sebut, bacalah surah Tur pada solat maghrib? Tak ada. Tapi sahabat yang sebut Nabi buat. Itu namanya hadis fi'li. Itu namanya hadis fi'li. Perbuatan Nabi. Contohnya macam inilah. Nabi kalau dia makan, dia akan makan, dia suka dia makan. Dia tak suka, dia tak cakap apa pun. Macam kita ni lain. Contohnya saya sendiri lah kan. Kadang-kadang tu benda saya suka kat kedai makan. Saya makan tu, lepas tu saya rasa, uish, asin je. Masin sungguh ni. Masin sangat ni. Tak cukup pula tu cakap seorang-seorang. Cakap pula dengan isteri. Masin ni ya. Masin sungguh ni. Isteri pula kita. Masin. Cakap, masin. Kuat pula tu cakap tu. Habis satu kedai tahu makanan tu masin. So, Nabi tak buat begitu. Nabi kalau dia tak suka, dia tak cakap apa-apa. Dia diam saja. Dia tinggalkan. Dia tak suka kan? Dia sendiri tak suka. Sebab boleh jadi dekat mulut kita saja dia tak suka. Mulut orang lain suka. Maka Nabi kata, Nabi tak suka. Nabi tak suka, Nabi tak cakap apa, Nabi diam je lah. So ini perbuatan Nabi. Nabi buat begitu. Ini namanya hadis fi'li. Banyaklah perbuatan Nabi lagi. Boleh tak tuan-tuan dan puan bagikan saya contoh yang tuan-tuan dan puan rasa perbuatan Nabi. Bagi contoh. Mari kita tengok betul ke tidak itu perbuatan Nabi, itu sebahagian daripada hadis. Cuba bagi contoh dekat komen. Rasa-rasa apa perbuatan Nabi yang kita biasa dengar? Minum sambil duduk. Betul Puan Rokiah? Nabi SAW dia minum, dia duduk. Tapi ada masa Nabi tu dia minum berdiri. Ada tempat juga dia minum berdiri. Minum sambil duduk. Tak ada. Memang Nabi dia minum, dia duduk. Ada tempat Nabi minum, dia berdiri. Tetapi ulama kata itu sebab terpaksa. Tapi majoriti masa Nabi duduk. Apa lagi contoh perbuatan Nabi yang kita rasa ini perbuatan ni boleh kira hadis ke tidak? Apa lagi contoh? Ada lagi tak? Ada lagi tak contoh? Kalau ada nanti tulis Okey. So, keluar rumah langkah betul? Keluar rumah langkah kaki kanan. Betul doktor? Keluar rumah langkah kaki kanan. Nabi disebut dalam satu hadis, seorang sahabat sebut sesungguhnya Nabi ini menyukai kekananan dalam setiap perkara. Ini sifat Nabi ni. Nabi punya perangai, Nabi punya perbuatan, Nabi suka kekananan dalam setiap perkara. Pakai baju, pakai tangan kanan dulu. Sarung selipar, sarung kaki kanan dulu. Ini sifat Nabi. Dia punya fi'il, dia punya perbuatan dia. Macam mana orang boleh tahu? Orang tengoklah. Contohnya benda yang paling biasa terjadi, Nabi SAW dia ni suka bersugi. Dia suka sangat bersugi. Sehingga kan pada akhir Nabi hidup SAW, Nabi ini terbaring dekat dada Aisyah. Dia baring kat sini.
penat sangat dah. Nabi terbaring kat dada Aisyah. Nabi ni tak mampu nak bercakap dah. Maka Nabi ni dia duduk tengok sugi tu, kayu sugi tu duduk dekat almari sana. Nabi duduk sini jauh. Nabi duduk tengok kayu sugi tu. Nabi dah tak larat dah ni. Beberapa ketika selepas itu Nabi wafat. So Nabi tengok kayu sugi tu. Maka Aisyah pun tanya kat Nabi, aku ambil ke Rasulullah? Maka Nabi tak boleh nak cakap, dia dah tak larat langsung dah. Maka Nabi memberikan isyarat saja Nabi nak. Aisyah bangun pergi ambil kayu sugi tu. Dan dibagi Nabi pegang. Nabi pegang, Nabi tengok kayu sugi tu. Aisyah tengok Nabi juga. Selalunya Nabi buat sendiri. Nabi akan gigit-gigit. Kayu sugi kan keras. Kita akan gigit dulu, lepas tu baru kita akan gosok kan. So Aisyah tanya, "Ulayyinuhu lak?" Aisyah tanya, "Rasulullah nak saya gigitkan, lembutkan untuk Rasulullah?" Maka Nabi tak boleh bercakap juga. Nabi dah tak larat dah. Maka Nabi pun minta Aisyah, Nabi kata, "Bolehlah." Maksudnya Nabi tunjukkan tanda saja kepada Aisyah, maka Aisyah gigit kayu sugi itu dan beri kepada Nabi. Nabi pun bersugi. Aisyah kata pada hadis itu, "Aku tidak pernah melihat Nabi SAW bersugi dengan penuh rasa dan penuh perasaan dan paling sempurna sugi waktu itulah." Lepas sahaja Nabi bersugi, habis Nabi bersugi, Nabi duduk sekejap dekat Aisyah, tiba-tiba tangannya terjatuh daripada dada Aisyah, terlepas dan Nabi pun wafat. Begitulah. Itu fi'il. Itu fi'il Nabi. Itu adalah perbuatan Nabi. Contoh lagi, apa lagi? Keluar rumah kaki kanan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Contoh betul? Wailis, Nabi kata, solatlah seperti mana kamu tengok aku solat. Betul? Nabi solat tu, itulah cara kita solat. Macam mana hari ni kita tahu kita kena solat, angkat takbir dulu. Adakah ayat Quran yang sebut bila semayang mesti angkat takbir dulu? Tak ada ayat Quran sebut solat 5 waktu. Al-Quran tak sebut pun cara semayang. Macam mana kita tahu? Nabi yang ajar. Nabi yang tunjuk. Contohnya lagi, Nabi banyak senyum. Sehingga kan Nabi sebut, sehingga kan sahabat tengok Nabi ni suka senyum. Baca doa makan. Betul? Nabi baca doa makan. Ada satu hari ni Nabi nak makan. Nabi ni seronok sangat makan. Nabi baca doa makan. Sebelum nak makan tu Nabi baca Bismillahi wa barakatillah. Dengan nama Allah dan dengan berkat nama Allah, dengan berkat Allah itu, maka Nabi makan. Begitulah. Antaranya tidur mengiring ke kanan, betul. Masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan, betul. Ini semua fi'il ni. Nabi suka warna hijau, warna putih. Ni fi'il, perbuatan Nabi. Ni perbuatan Nabi. Okey. So ini adalah fi'il. Kita tengok pula seterusnya. Takriri. Ni panjang sikit. Okey. Hadis takriri. Hadis takriri ni disebut an Ibn Umar qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. Hadis ni panjang, tetapi ceritanya adalah Ibnu Umar berkata, ketika kami ni semua sahabat ni semayang dengan Nabi, ketika Nabi SAW angkat takbir Allahu Akbar, maka Nabi dengar ada seorang sahabat ini dalam solat ini dia membaca dan sahabat lain pun dengar. Sahabat ni baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini bacaan apa ni tuan-tuan dan puan? Kalau kita ingat bacaan apa sebenarnya ni? Ni bacaan apa ni? Ni bacaan doa iftitah yang kita baca tu. Ni doa iftitah kita baca tu. Sahabat yang baca ni. Bukan Nabi buat. Sahabat yang buat. Maka habis semayang, Nabi pun tanya. Faqala Rasulullah. Nabi pun tanya. Siapa dia yang baca tadi tu? Nabi tanya. Siapa yang baca tadi tu masa saya semayang dengan awak semua ni? Maka lelaki yang baca tadi pun kata, saya Rasulullah. Dia kata saya. Maka Nabi kata, ajibtulaha. Terkejut saya, Nabi kata. Nabi kata, aku sangat terkejut. Kenapa? Futihat laha abwabus sama. Bila awak baca sahaja yang itu, terbuka pintu langit untuk awak. Allahu Akbar. Mahalnya doa iftitah ni. Kadang-kadang kita nak cepat, kita tak baca pun kadang-kadang kan. Tetapi doa iftitah ni mahal sungguh. Sampai Nabi sebut, ketika awak baca tadi, terbuka pintu langit.
Oh, mahal sungguh ni. Padahal sebab itu Nabi sebut benda ini sunnah dibaca. Sebab dia mahal sangat. Tetapi kalau tak baca tak apa, tak ada masalah. Tetapi bayangkanlah mahalnya. Sehingga kan Ibnu Umar, kita tengok kat sini. Ibnu Umar ni, sahabat yang riwayat hadis ni, dia kata, selepas saya dengar Nabi sebut itu, Ibnu Umar kata, saya tidak pernah tinggalkan doa iftitah sampai saya mati. Itulah mahalnya doa iftitah ini, sahabat ini pun tak pernah tinggal. Kalau lepas ini kita dengar doa iftitah ini, kita bacalah doa iftitah ini dalam solat. Ustaz kena baca full ke? Dalam hadis disebut sampai sini sahaja. Ada hadis yang lain dia tambah sikit. Wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kenapa yang ini sahaja ada dalam hadis? Kerana sambungan itu ada dalam ayat Quran. Kalau iwayah perasan, perkataan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ada dalam Quran. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ada dalam Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada dalam Quran. La syarika lahu. Ada dalam Quran. So, itu semua ayat Quran sebenarnya. Tetapi yang ini sahaja dibaca oleh sahabat itu. So, maka kalau kita nak baca penuh pun, dan maksudnya kita dah merangkumi lah tu. Kita dah baca ayat Quran, kita juga dah baca hadis Nabi tu. Maka mahal lah lagi kot bacaan kita tu, insya-Allah. Yang pentingnya sunnah Nabi kita dapat, ayat Quran pun kita baca. Mahal lah dah. Mahal sungguh lah tu. Okey. So, kalau kita baca itu, ini dikira sebagai benda yang tidak disebut oleh Nabi. Adakah Nabi baca benda ini? Nabi tak baca. Adakah Nabi buat benda ini? Nabi tak buat. Tetapi siapa yang buat? Sahabat yang buat. Adakah Nabi larang? Nabi tak larang. Adakah Nabi kata boleh? Nabi tak cakap pun boleh. Tetapi Nabi kata dengan perkataan, terkejut saya pintu langit dibuka kerana bacaan ini. Takkanlah Nabi nak kata, lepas ni jangan baca Tak. Maksudnya Nabi nak kata, bacalah. Bagus sungguh bacaan ni sampai pintu langit dibuka. Itulah maksud Nabi. So mahal lah. Apa lagi contoh hadis-hadis takriri ni? Kalau tuan-tuan dan perempuan biasa dengar adalah contohnya hadis makan dab. Tuan-tuan dan perempuan biasa makan dab tak? Dab. Dab ini adalah biawak padang pasir. Saya pun tak makan. Saya adalah tengok-tengok juga di Morocco dulu. Kalau kami berjalan-jalan di padang pasir tu, pergi jalan-jalan tempat-tempat padang pasir tu, nampaklah biawak padang pasir tu. Memang rupa dia, ya Allah, macam biawak. Memang betul macam biawak. Tak tahulah macam mana orang makan. Memang macam biawak lah. Memang biawak sungguh. Tapi dia itu, macam mana biawak padang pasir tu boleh dimakan? Ceritanya adalah Nabi SAW diajak oleh seorang sahabat bernama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini dia merupakan orang yang duduk dalam peperangan. Makanan dia semuanya eksotik-eksotik saja. Dah duduk dalam perang, mana dapat KFC, mana dapat McDonald, walaupun masa tu tak ada pun, dan kita pun boykot benda tu. Mana nak dapat Mary Brown, mana nak dapat kita punya makanan-makanan, tak ada. Benda tu tak ada. Makanan yang dia punya pun tak ada. Duduk dalam perang kan, susah. Maka apa yang terlintas depan mata dia makanlah. Maka dia pun makanlah, dia ajak Nabi datang makan. Maka bila dia makan itu, dia makanlah dab, biawak padang pasir. Masak buat gulai, saya tak tahulah. Dia buat gulai ke, buat kari ke, dia buat gulai. Nabi pun datang sebab dia jemput kan, Nabi datang. Bila Nabi datang dan dia makan, Nabi tak makan. Nabi makan benda lain, Nabi tak makan. Adakah Nabi larang makan dhab itu? Nabi tak larang. Adakah Nabi kata makanlah? Nabi tak kata juga. Tapi Nabi duduk diam-diam, Nabi tak usik pun. Kalaulah benda itu haram, sudah pasti Nabi larang. Maka itu dinamakan sebagai takrir, persetujuan Nabi. Nabi benarkan sahabat untuk makan, tak ada masalah. Sebab benda itu tidak ada problem. Cuma Nabi tak suka. Macam kita lah, kalau kita ni, kadang-kadang saya bagi contoh saya. Saya tak suka makan siput. Saya tak minat makan siput. Isteri saya makan siput. Takkanlah saya nak kata saya haramkan makan siput. Mana boleh. Tapi isteri saya makan siput, saya tengoklah. Saya tukang beli kadang-kadang tu. Isteri saya makan, saya tak makan. So itu maksudnya takrir lah. Kita membenarkan tetapi kita tak kata larangan. Okey, itu maksud takrir. Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan ke? Kalau ada soalan, tulis dia. Jangan risau. Kita terus je jawab on the spot. Next. Hadis wasfi. Apakah itu hadis wasfi? Tadi kan kita patah balik saya tunjuk satu-satu. Kita dah sampai mana dah ni? Kita punya cerita ni kita dah sampai mana? Kita tengok Okey, kita dah tengok tadi
Kita dah tengok qaulin. Kita dah tengok fi'lin. Kita dah tengok takririn. Sekarang kita nak tengok sifat Nabi ni. Kita nak tengok sifat Nabi. Jom kita tengok sama-sama. Apakah itu sifat Nabi? Ini contoh sifat badan Nabi. Sifat jasad Nabi. Daripada Anas. Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadribu sya'ruhu mankibai. Apa maksud hadis ini? Daripada Anas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membela rambutnya sehingga paras bahu. Ni Nabi bela rambut sampai paras bahu. Macam mana kita nak faham rambut sampai paras bahu ni? Kita nak faham dia macam akil hai. Kalau tuan-tuan perempuan kenal akil hai, rambut paras bahu tu, itulah dia. Itulah parasnya. Nabi pernah bela sampai situ. Itu rambut paras bahu. Tu sunnah tu. Sunnah Nabi untuk lelaki. Ada juga yang Nabi pernah buat, dia bela rambut sampai bahu. Lepas tu kebanyakan masa Nabi bela juga rambut yang biasa, macam kita punya cut ni. Biasalah, atas daripada cuping telinga, Nabi taklah teruk sangat. Nabi akan buat dia kemas sungguh-sungguh. So kalau Nabi panjang, panjang sampai bahu. Ini adalah sifat jasad Nabi. Apakah lagi contoh sifat-sifat jasad Nabi yang tuan-tuan dan puan-puan kenal? Apa contoh sifat jasad Nabi yang tuan-tuan dan puan-puan kenal? Cuba sebut kat sini. Mari kita sama-sama. Okey, contohnya jubah hingga buku lali. Betul, ada juga. Ini cara Nabi memakai sesuatu. Nabi ini dia akan pakai atas sikit daripada buku lali. Supaya dia tak nak benda tu menutup buku lali dia. Kenapa? Sebab antara gaya hidup orang Arab jahiliah adalah lagi panjang jubah itu, lagi menggeleber ke bawah itu, lagi kaya raya, lagi hebat dia. Itu perangai orang Arab jahiliah dulu. Maka Allah sarankan kepada manusia, Allah sarankan kepada Nabi, kalau pakai ataskan sikit daripada buku lali, nampaklah kita ini tidak riak sangat. Kita ini orang biasa sahaja. Maka Nabi angkat sikit saja daripada buku lali itu supaya tidaklah rasa riak sangat. Sebab memang ada orang, dia punya seluar itu memang, saya tak tahulah kita panggil dia baggy ke apa kalau zaman sekarang ni. Tapi Arab tu punya jubah memang, ya Allah, memang panjang sungguh kalau dia nak berlagak itu. Kalaulah jubahnya itu boleh menjadi penyapu, insya-Allah bersih bumi kita ini. Itu cara dia dulu untuk menunjukkan dia kaya. Dan jubah dia bukan ringan, berat, berat sungguh. Lepas tu dia pakai pula. Gitu cara dia. Okey, ada lagi tak contoh yang tuan-tuan dan puan-puan ingat? Apakah sifat jasad Nabi? Yang ni saya sebut rambut. Ada tak tahu benda lain lagi? Ada tak tahu benda lain ni? Kok ada lah. Ada teringat ke? Cuba kongsi dekat sini. Kod ada teringat. Nabi bila senyum, dia takkan nampak gigi. Ini pun antara sifat Nabi juga. Dia senyum, dia tak nampak gigi. Maksudnya dia cubalah. Dia cuba untuk senyum tak nampak gigi. Ada juga Nabi bila dia gelak itu dia tak gelak berdekah macam kita ni. Gelak kita tu kuat betul. Taman sebelah boleh dengar. Tapi Nabi SAW ni dia gelak sedikit, tapi dia tidaklah kuat sangat. Tetapi Nabi ini dia suka senyum. Senyumnya itu kadang-kadang nampaklah gigi sikit. Tapi dia cubalah untuk tidaklah terlampau besar sangat. Orang kata apa? He doesn't have a big grin, but he have a grin. Dia tak adalah big grin sangat. Tapi dia bolehlah senyum lah. Manis. Kita panggil dia senyum manis. Okay. Bela janggut. Ya betul. Nabi suka lihyah ni. Jambang dan janggut ni Nabi suka bela. Nabi suka. Apa lagi contoh sifat-sifat Nabi ni yang kita selalu kenal? Peluh Nabi wangi. Yang ini dia ada cerita yang betul, ada cerita yang tidak. Ada sahabat yang cerita ketika Nabi itu dia lalu sebelah Nabi, dia bau Nabi ni wangi, sentiasa wangi. Itu betul. Peluh Nabi wangi ni ada riwayat yang kata betul, ada riwayat yang kata tak tepat. Tetapi peluh Nabi wangi ketika sahabat lalu sebelah Nabi tu, Nabi ni wangi. Itu betul. Nabi sentiasa dalam wuduk pun betul. Ini sifat Nabi. Ini bukan sifat, kalau sentiasa dalam wuduk dia dah betul, tetapi dia bukan sifat jasad. Apa contoh sifat jasad saya beritahu Contohnya sifat jasad ni adalah Nabi SAW ini, dia ini tidaklah tinggi lampai, tidaklah rendah ke metod. Dia ni duduk tengah-tengah. Nabi ini, dia ini tidaklah buncit, dia ini tidaklah kurus keding. Nabi ini fit dan tegak. Nabi ini dia kuat. Sebab itulah Nabi ini ada cerita kalau kita ingat, Nabi ini berlawan dengan ahli gusti di Mekah. Dia lawan dengan ahli gusti tu. Menang Nabi.
Bukan nak mengatakan Nabi ni lekeh-lekeh, tak. Nabi ni fit orang dia. Dia ni orang yang fit. So, tak adalah dia ni orang kata apa badannya kurus sangat, tak. Biasa. Tetapi Nabi ni dia fit. Itu sifatnya. Contohnya lagi. Apakah contoh sifat Nabi lagi yang kita ingat? Nabi itu dianggap disebut dalam satu hadis Nabi itu mukanya itu sangat-sangat orang kata apa sangat-sangat bersih orang kata. Dia tidaklah putih merah mukanya tetapi mukanya itu sedap mata memandang. Itu maksudnya. Nabi jalan laju. Ya betul. Ini adalah hadis Nabi adalah hadis daripada sahabat daripada Anas yang kita baca ni kan Anas ni kan. Daripada Anas ni disebut Nabi ini cara jalannya macam mana? Nabi ini bila dia berjalan dia ini akan jalan dengan laju sikit daripada orang lain. Dia akan laju sikit. Okey, bila dia naik bukit, kakinya itu tidaklah membengkok sangat. Bila dia turun bukit, kakinya itu tegak. Itu maksud dia bila dia berjalan laju. Kena faham Nabi ini berjalan laju bukan berlari. Kita panggil dia ada fast pace. Dia ada pace. Dia tak jog. Nabi tidak jog. He doesn't have small jog. Dia tidak pun berlari tetapi dia jalan dengan pace dia. Kalau kita panggil brisk walk pun tidak. Brisk walk tu biasa je saya rasa. Tetapi dia ini ada fast pace dalam perjalanan dia. Kalau kita perasan, kalau saya tak tahulah, kalau tuan-tuan perempuan biasa pergi Jepun, orang Jepun ni dia tak berlari, dia berjalan dengan fast pace. Dia berjalan dia pace yang laju. Nabi dia suka berjalan dengan pace yang laju, dia tak nak orang jalan slow. Ini sifat orang beriman. Ada satu hari tu, ini zaman Umar lah. Ada satu hari, pada zaman Umar Al-Khattab, seorang lelaki ni jalan depan Umar. Jalan dia macam gini. Memang macam, oh Allah, letih sungguh lah. Umar datang kat dia, Umar gegar bahu dia. Kau orang beriman, Nabi Umar kata. Orang beriman kena muka orang-orang yang cergas. Muka yang sihat. Jalan jangan menunduk. Jalan mesti semangat. Orang beriman tak boleh lemah mukanya. Ini cerita pasal sunnah Nabi tu. Nabi ni dia nak jalan dia mesti semangat. Walaupun penat, jalan juga. Tapi jalannya semangat. Itu maksudnya. Okey. So kita dah faham lah maksudnya. Apabila bercakap ucapan Nabi. Betul? Ini antara sifat Nabi. Bila Nabi bercakap, Nabi bercakap dengan jelas. Nabi bercakap dengan jelas. Antaranya lagi, Nabi ini suka bercakap, dia akan ulang 3 kali. Bila benda tu penting. Ini ada juga. Nabi ini bila dia bercakap, dia akan ulang benda penting. Contohnya, ada satu kes, seorang sahabat ni minta kepada Nabi, Ya Rasulullah, tolonglah nasihat saya. Saya ni nak minta satu nasihat daripada Tuan. Tolonglah Tuan. Maka Nabi datang kat dia, Nabi tepuk dada dia, Nabi tepuk dia punya bahu dia, Nabi kata, la taghdab. Nabi tepuk lagi dada dia, Nabi kata, la taghdab. Nabi ulang lagi sekali, la taghdab. Jangan marah, Nabi kata. Nabi kata, pesanan yang aku nak bagi kat kau adalah jangan marah. Pesanan aku nak bagi kat kau, jangan marah. Pesanan aku nak bagi kat kau, jangan marah. Sebab itu kita guna hari ni juga, ibu ayah semua. Apa yang kita sebut dekat anak kita kalau kita marah ke apa-apa ke, kita akan sebut, Baba bilang sampai 3 je Lepas 3, tak dengar, siap. Sebab apa? Sebab kita bagi dia attention. Ini cara Nabi grab attention. Nabi akan ulang 3 kali. Bila kita sebut, contohnya kita seorang guru. Contohlah kita ni seorang guru. Benda ini disebut oleh Nabi SAW bahawa benda ini penting. Dengar ya, benda ini penting. Nabi sebut. Dengar, benda ini penting. Nabi sebut. Apa jadi? Orang akan dapat attention tu. Oh, Nabi sebut lah. Nabi sebut. So, orang akan dapat attention. Ni cara Nabi bila dia ini ada sifat bila dia bercakap ni. Ni sifat Nabi lah. Ni sifat jasad Nabi. Apa lagi contohnya? Dada dan perut sama rata. Ya betul. Ini disebut dalam Tirmizi bahawa Nabi tu dia maksudnya dia fit lah. Dia fit lah. Itu maksud Nabi tu. Okay? Habis ya. Terima kasih doktor. Semoga dipermudahkan urusan. Okay? So, kita ada sikit lagi. Kita tengok hadis wasfi yang seterusnya. Hadis sifat Nabi ni. Apakah contoh hadis sifat Nabi? Tadi kita dah tengok sifat badan Nabi. Yang ini sifat akhlak Nabi. Contohnya hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Daripada hadis Aisyah ini disebut seorang sahabat ni tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimanakah sifat Nabi itu? Bagaimana akhlak Nabi? Kami nak tahu sangat. Bagaimana akhlak Nabi di rumah?"
Maka apa yang Aisyah sebut, aku tak boleh nak cakap banyak sangat. Sebab apa yang aku tahu, kana khuluqun nabi Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi itu seperti mana dalam Al-Quran, begitulah akhlaknya. Tak berubah sikit pun. Sama. Memang orang kata apa? Spot on. Memang betul-betul spot on. Memang betul-betul tak ada berubah apa pun. Begitulah sifat Nabi itu. Sangat-sangat sama dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Tak berubah langsung. Ini sifat akhlak Nabi. Banyaklah sifat akhlak Nabi ni kita selalu dengar. Nabi SAW ni dia susah marah. Nabi SAW ni pemaaf. Nabi SAW ini dia pemurah. Disebut Nabi SAW ini pemurah. Pada bulan Ramadan, Nabi ini punya pemurah disebut pemurahnya Nabi itu seperti angin yang lalu. Pemurahnya. Kita ni kalau angin lalu, kita tak sedar. Dia lalu terus. Nak menceritakan pemurahnya Nabi itu, begitulah tahap pemurahnya. Laju betul dia duduk bagi sumbangan kat orang. Orang pun tak perasan. Apakah sifat akhlak Nabi ini lagi? Nabi suka bagi salam. Ada satu kes, seorang sahabat Nabi SAW ni, dia cubalah sedaya upaya untuk mendapatkan satu keadaan di mana dia boleh bagi salam dulu kat Nabi. Sebab selalu dia asyik kena jawab salam je. Dia nak dapat pahala memberi salam. Dia asyik dapat pahala jawab salam aja. Maka dia pun telah menyusun plan yang sangat bijak. Nabi ini akan lalu dekat pasar Madinah. Jadi kita bayangkan, ini Nabi nak jalan, sini ada dinding. So sini dinding, sinilah, sini dinding, dinding ni macam ni. So Nabi jalan sini. So bila dia keluar, bila dia lalu, Nabi dia akan nampak Nabi, dia akan bagi salam lah. Itu plan dia. So selalunya Nabi akan jalan terus dia hari. Setiap hari memang dia dah tahu dah. Dia dah kaji dah Nabi punya perjalanan, semua dia dah tahu dah. So hari tu dia memang dah target dah. Bila Nabi lalu je, aku keluar dari simpang ni, aku akan turun. Assalamualaikum Rasulullah. Aku dapat pahala bagi salam. Itulah niat dia. Niat dia yang paling tinggi lah kiranya. Hari tu pun sampai. Dia pun tunggulah dekat tepi simpang tu siap-siap. Dia tunggu dekat tepi simpang ni. Nabi pun lalu. Nabi sampai di simpang ni. Nabi masuk simpang tu. Nabi bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Dia pun, Waalaikumsalam Rasulullah. Ya Allah, macam mana lah Rasulullah ni boleh tahu. Tu hebatnya Nabi ni. Dia ni suka sangat bagi salam. Sebab itu kita ni bagilah salam kat mana-mana. Antara perkara yang saya belajar bila saya duduk di Morocco dulu, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, adalah mereka ni bagi salam je kat sesiapa. Lalu kat mana-mana pun bagi salam. Jadi saya pun terikut-ikut kat Malaysia ni. Saya pergi kat mana-mana saya bagi salam. Tapi bila saya terikut-ikut kat Malaysia ni, dia jadi satu benda yang macam orang terkejut pula. Saya kadang-kadang lalu kan, dia punya tahap orang Arab ni bila kita lalu ni contohnya kan, saya lalu dekat bayanglah kita pergi dekat Bukit Bintang kan contohnya, dekat walk tu kan, kita pun jalan-jalan lalu selisih dengan orang. So kalau kita selisih dengan orang kat Malaysia, kita buat apa? Kita tak buat apa lah, kita jalan je. Tapi Arab bila kita lalu, kita akan selisih Assalamualaikum. Ya, kita Assalamualaikum. Dia pun Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lalu lah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu culture dia. So saya balik daripada Morocco dulu, saya pun mengikutlah budaya itu. Balik Malaysia jalan-jalan, saya pun jalan-jalan, saya Assalamualaikum. Apa jadi? Orang tu berhenti. Ya, ada apa cik? Sudah, dia kata. Dia kata, tak ada, saya bagi salam aja. Saya bagi salam, salam tu sunnah Nabi. Saya bagi salam. Oh, okey, okey, okey. So, saya pun terus jalan lagi. Saya bagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marah pula dia kat saya sebab saya bagi salam. Jadi lepas lama-lama tu pun saya macam, saya pun dah rasa bersalah nak bagi salam kat orang lepas tu. Tapi adalah juga bagi salam, tapi tak banyak. Sebab apa? Sebab culture kita tak biasa bagi salam dekat orang yang kita tak kenal. Kita bagi salam dekat orang kita kenal je. Tapi culture itu sebenarnya Nabi ajar. Bagi je salam kat sesiapa. So kalau tuan-tuan perempuan pergi mana-mana bagi salam. Contohnya macam saya buat sekarang ni, nak jumpa orang tepi-tepi jalan tu saya dah tak buat dah. Takut kena marah pula. Sebab orang marah pula kita bagi salam. Tapi selalu saya pergi kedai ke, Assalamualaikum, apa khabar? Macam tu. Kita mula macam tu. So orang pun tahu dan seronok lah. Dan kelebihannya untuk saya ni yang berkulit tidaklah cerah, bila kita masuk kedai mana-mana kita bagi salam, kita telah pun mendeklar diri kita sebagai Muslim. Kalau tak, orang ingatkan saya bukan Islam. Parah jadinya. Jadi saya masuk-masuk tu saya bagi salam, selamat dah saya. Waalaikumsalam, ya cik ada. Terus settle, tak masalah. Kalau tak, pening kepala saya. Dia pandang saya atas bawah nanti. Okey? So itu cerita pasal was hadis wasfi. Sebelum kita habis, kita tengok cerita sikit pasal Arba'in Nawawiyah ni.
So Arba'in Nawawiyah ni adalah Arba'in dalam bahasa Arab bermaksud 40. An-Nawawiyah ini adalah nama imam yang membuat kitab itu. An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni nama penuhnya adalah Yahya bin Sharaf. Yahya bin Sharaf. Itu nama dia. So Imam Nawawi ni buat satu kitab. Kitab itu mengumpulkan 40 hadis. Soalan keluar kepada kita. Apa pasal mau hadis 40 saja? Kenapa tak mau 100? Kenapa tak mau 7? Kenapa tak mau 30? Kenapa tak mau 33? Kenapa tak mau 100? Kenapa 40? Mari saya jawabkan. Dia ada pada jawapan Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi sebut, Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama'i. Sesiapa daripada umatku yang menghafal 40 hadis dari perkara agamanya sendiri, maka Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat nanti bersama kumpulan-kumpulan fuqaha dan ulama. Itulah sebabnya Imam Nawawi berusaha membantu kita orang biasa ini yang mungkin susah nak jumpa hadis-hadis Nabi ini, mungkin tak biasa, dia kumpulkan 40 hadis Nabi yang sahih semuanya, yang mudah dihafal, mudah diingat untuk kita hafal dan dapat pahala ini. Baiknya lah Imam Nawawi ni membantu kita orang biasa yang tak ada apa-apa ni. Banyaklah pahala orang ini yang bernama Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis dalam satu kitab namanya Arba'in An-Nawawi. Arba'in tu 40. An-Nawawi tu hadis Imam Nawawi lah. Maka dikumpulkan dalam itu 40 plus plus hadis. Dia bukan 40 je, 40 plus plus hadis. Dan kita ini mendapat hadis itu, apa kita buat? Kita ikutlah pesanan Nabi ini, menghafal 40 hadis ini. Itulah yang kita buat ini. Hadisnya tidaklah panjang mana pun. Hadisnya pendek-pendek. Bila kita baca ini, settle dah masalah. Bila kita baca, kita hafal, maka di hari akhirat nanti, insya-Allah, biiznillah, kita berkumpul bersama golongan fuqaha dan ulama. Apa pasal kita nak kumpul dengan diorang, Ustaz? Saya nak kumpul dengan family saya. Saya nak jalan sekali. Sebab kita tak tahu kita nak kumpul dengan siapa nanti. Di hari kiamat nanti kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masing-masing berjalan dengan diri sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak memberi manfaat pun kepada kita harta yang banyak ataupun anak yang ramai. Hari itu tidak ada apa pun jadi. Disebut hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah sebut dalam Quran cerita itu adalah Allah sebut hari kiamat itu yafirrul mar'u min akhihi. Seorang saudara meninggalkan saudara sendiri. Wa ummihi wa abihi. Dia sanggup meninggalkan mak bapak dia sendiri. Wa sahibatihi wa bani. Dia sanggup tinggalkan anak dan isterinya sendiri. Kenapa? Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu masing-masing sibuk dengan amalan sendiri, tak nak fikir dah pasal orang lain. Ini keadaan kita di hari kiamat nanti. Maka di manakah kita nak berkumpul? Kita kumpullah dengan golongan yang mendapat naungan Allah. Kenapa? Kerana di hari kiamat itu mataharinya sejengkal daripada kepala kita. Ada orang yang berjalan dengan matahari sejengkal itu peluhnya sampai ke buku lali. Ada orang peluhnya sampai ke peha. Ada orang peluhnya sampai ke pinggang. Ada orang peluhnya sampai ke dada. Ada orang tenggelam dengan peluhnya sendiri terkapai-kapai meminta tolong. Tetapi di hari kiamat itu ada 7 golongan yang Allah berikan payung besar. Selamat dia duduk bawah payung, tak kena panas sedikit pun. Antara 7 golongan ini adalah golongan fuqaha dan ulama yang membawa kebenaran. Itulah sebabnya kita hafal 40 hadis ini, belajar 40 hadis ini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah pun hafal. Alhamdulillah, selamatlah kita. Moga-moga kita selamat di hari akhirat. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan baru berniat nak hafal.
Alhamdulillah kita dah ada niat nak hafal. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada malaikat, sesiapa di antara hamba aku berniat buat kebaikan, baru niat belum buat, bagi dia satu pahala. Siapa umat aku yang baru niat buat kebaikan dan dia buat, bagi dia darab 10 pahala. Sesiapa di antara umat aku baru niat buat jahat tapi belum buat lagi, jangan tulis apa-apa. Sesiapa di antara umat aku yang niat buat jahat dan dia pergi buat jahat, maka tuliskan dia satu dosa. Sayangnya Tuhan pada kita ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, cubalah sedaya upaya kalau tak nak hafal, kita baca dulu. At least kita dapatkan semangat daripada hadis ini, kita hafal. InsyaAllah kita boleh hafal. Hadisnya tak panjang mana, pendek-pendek. Kita selalu dengar, kita selalu baca, cepatlah kita hafal. InsyaAllah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan. So itu kenapa kita baca 40 hadis. Adakah Imam Nawawi seorang dia tulis 40 hadis? Tak. Ramai lagi. Ulama' lain tulis 40 hadis. Ramai sangat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok hari ni dekat kedai-kedai buku, dekat Popular, dekat MPH, saya tak tahulah wujud lagi ke tidak. Kalau ada, kalau tengok ada je orang tulis 40 hadis tentang suami isteri, 40 hadis tentang ini, 40 hadis. Ah, itulah dia yang disebut oleh Nabi tu. 40 hadis tentang urusan dunia. Itulah dia yang ulama-ulama kita duk buat ni. Mendapatkan bekalan pahala. Orang ni sembilan panggil nak bawa bekal, bawa balik ke negeri kekal abadi. Bekal tu adalah bekal. Kita dah nak bawa bekal tu lah nak bawa balik. So semoga bekalan yang kita bawa itu tidaklah bocor. Semoga bekalan yang kita bawa itu selamatlah ke negeri kekal abadi itu, insya-Allah. So itulah dia sebab kenapa namanya 40 hadis Imam Nawawi. So saya berhenti di situ dulu tuan-tuan dan puan-puan. So sekejap ya. Tengok sikit. Kenapa 40? Habis. So habislah kat sini. Hadis pertama kita akan masuk minggu yang seterusnya insya-Allah. Nanti kita dapat balik detail untuk kelas kita yang seterusnya. Kita akan tengok hadis yang pertama. So at least kita dapat mukadimah dulu. Apakah itu hadis. Dan kita dah dapat tahu apa pasal hadis Arba'in itu ada 40 hadis. Kenapa namanya 40 hadis Imam Nawawi? Itu sebabnya. Okay. So semoga dipermudahkan urusan sebelum habis. Tuan-tuan dan puan, ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya dulu, boleh komen untuk saya jawab. Kalau tak ada, kita tangguh dulu, saya serah balik kepada pengerusi majlis lah. Ada soalan ke? InsyaAllah, baru berniat nak hafal. Semoga dipermudahkan puan. InsyaAllah, semoga dipermudahkan urusan menghafal hadis. InsyaAllah. InsyaAllah. Allah permudahkan urusan kita ini bila kita buat perkara baik. Tak pernah Allah tak mudahkan urusan kita. InsyaAllah. Ada soalan? Tak ada Kalau tak ada, saya rasa saya berhenti dulu di sana, di sini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit manfaat, input daripada apa yang saya kongsikan ini. Dan semoga kita ini dipermudahkan urusan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat ni sebenarnya bukan untuk kita ni nak dapat ilmu banyak-banyak, nak cerita tak pun. Sebenarnya kita nak buat bekal kita aja. Semoga Allah jadikan bekalan itu yang baiklah untuk kita dunia dan akhirat. Dan semoga Allah menggantikan masa malam kita ini yang sepatutnya kita ini mungkin boleh dah tidur dah pun. Mungkin rehat dah pun. Tetapi kita isi dengan pengorbanan ini. Semoga inilah yang menjadi saksi kita di hari akhirat di depan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti yang kita ini cuba memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan, kita habiskan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Setakat itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ustaz, terima kasih. Si Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Selesai majlis ya.